Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Okay, awak Farihah kan? Ya saya betul. Okay. Sihat ke? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa tahu apa yang membawa awak berjumpa saya pada sesi kita ni? Oh, okey, macam ni. Sebenarnya lebih pada kau perasaan yang agak tertekan sebab saya bukan hanya bekerja dalam masa yang sama, ada juga buat sambung belajar secara masa part time lah. Semua dari situ bila dah kerja, lepas tu belajar, banyak benda yang boleh clash. Banyak perkara macam antara kerja dan juga tugasan yang kita belajar tu boleh jadi clash. Antara sebab ni pun saya kurang dalam pengurusan masa, nak urus masa. Macam mana nak urus masa bila nak buat untuk kerja, bila pula untuk belajar. Masalahnya dekat situ lah. Masalahnya aku sekarang. Tapi sebelum kita saya tahu latar belakang Afifah. Latar belakang saya. Apa saya nak tanya tadi? Okay. Tentang keluarga lah ya. Okay. Saya beritahu nak belum umur sekali ke? Umur, asal, adik-beradik, ada berapa semua. Okay. Saya tahun ni 2021, kalau belum bulan 2 still lagi 23 tahun, umur 23. Dan kalau dah Februari nanti jadi 24 lah umur. Okay. Sekarang ni saya ada 4 orang adik-beradik, maksud saya dan saya yang sulung, anak yang pertama. So bila dah dengar anak yang pertama, of course menjadi harapan family. So apa yang kita buat memang tak boleh nak patah balik. Apa yang kita plan memang tak boleh nak patah balik sebab benda tu automatik dia jadi harapan family. Okay. Kalau ikutkan adik saya ada 4 orang dan bawah saya beza setahun je. 23 tahun dan juga ada yang tahun ni 23, 18 dan juga 12 tahun. Saya ikutkan sebenarnya yang bawah saya tu dia belajar juga, tapi disebabkan dia ada masalah penyakit berkaitan dengan jantung, so dia lagi tak boleh stres. Bila dia stres memang lagi terulah sakit dia. Jadi family minta dia untuk berhenti belajar macam mana pun sebab dia dah kerja macam lah, macam saya juga. Bila dah kerja dia pun sama belajar, so belum lagi dengan tekanan majikan lagi kan. Jadi bila kat situ bertimbul tekanan dia. So sekarang ni harapan family tinggal saya je. Kalau ikutkan sebelum ni dengan adik saya sekali, tapi tinggal saya je. Jadi apa yang saya dah buat sekarang ni bila belajar memang tak boleh berhenti. Macam mana sekalipun kena teruskan, kena terus keep it up lah kan. Tak boleh nak give up walaupun pernah rasa nak give up. Tapi fikir pasal family. Jauh pula cerita pasal latar belakang. Okay. Lepas tu kalau mak ayah still bekerja, dua-dua still bekerja. Mak saya guru, sama juga macam saya, guru kafar, dan juga ayah pegawai keselamatan dekat sebuah syarikat lah. Dan sekarang ni pun kalau tak bekerja, saya duduk rumah family. Dan kalau hari bekerja, macam sekarang ni dah boleh bekerja macam biasa, saya akan duduk di rumah sewa lah, dekat dengan tempat kerja. Jadi kita tak duduk dengan family lah sekarang. Kerja hari bekerja saja.
waktu hari bekerja. Kalau macam esok tu Sabtu Ahad kan, kalau ada kelas ke apa ke, balik rumah lah. Sebab lagi mudah sebenarnya nak belajar kat rumah family, mana rumah sewa sebab terbiasa kan. Dengan sebelum ni pun. Sekarang pun belajar online. Kalau tak online pun macam sebelum ni mesti balik sebab tempat belajar tu lagi dekat dengan rumah family berbandingkan rumah sewa. So memang balik lah kan untuk tak adalah terlambat kalau nak sampai tempat belajar. Tadi saya dah dengar awak sedang belajar sekarang. Awak sambil belajar peringkat apa dan apa jurusan yang awak pilih sekarang? Untuk sekarang ni saya sama belajar peringkat degree sarjana muda, kos syariah, yang mana sebenarnya kos tu agak baru, tak adalah baru sangat tapi walaupun masa sekolah dulu ada juga belajar Islamiah semua tu. Cuma memang kalau degree ni of course lah dia punya peringkat tu memang lagi tinggi. Tahap kefahaman tu pun kena tinggi. So benda tu yang menjadi kelemahan untuk saya. Jadi dulu belajar diploma apa jurusan? Sebelum ni saya belajar diploma perguruan pendidikan Islam. Walaupun sebenarnya pendidikan Islam dengan syariah macam tak jauh. Tapi sebenarnya syariah tu dia lagi pada saya lah untuk tahap IQ macam saya ni memang dia tu agak susah lah untuk saya capai grade macam masa diploma dulu. Sebab masa diploma tu memang seriously enjoy belajar, seronok sangat belajar masa tu sebab kena dengan minat, kena dengan boleh tercapai lah macam cita-cita saya sekarang ni nak jadi guru kan. So bila dapat belajar diploma perguruan tu memang saya seronok dan plan asalnya degree tu pun saya nak sambung pendidikan juga. Tapi disebabkan rezeki lebih kepada bekerja dulu, jadi tak dapat nak belajar full time. Itu pun kalau ikutkan tak belajar dah kot pilih kerja tu. Tapi ada tekanan daripada pihak tertentu. Dia suruh kita belajar, so ada yang tukang menyelesaikan masalah pun kata tak apalah boleh belajar part time. Sebab tu lah saya ambil part time tapi bila cari-cari kos pendidikan ada part time. Masa tu macam tak apa orang kata agak macam berat tidak ada semangat lah nak belajar kan sebab tak ada bidang yang kita minat nak belajar. Sebab bila betul orang katakan kalau kita nak sama belajar ni kena dengan minat kita. Kalau main ambil tu memang macam saya sekarang ni lah macam yang saya rasa sekarang ni. Saya ambil je syariah sebab saya rasa macam benda tu daripada kos-kos yang lain saya rasa syariah mungkin boleh saya kecap daripada tak sambung langsung. Sebab pada asalnya kalau nak give up saya ni lebih last saya tak boleh bila ada orang kritik. Bila ada orang kata macam tu macam ni saya tak boleh. Saya lagi sanggup buat walaupun tak rela daripada saya dengar benda yang saya tak suka. Macam tu lah. Jadi pada mula tu memang rasa terpaksa tapi lama-lama tu rasa macam benda tu sebenarnya ada faedahnya. Kelebihan kita kan untuk improve diri. Tapi itulah dalam nak improve diri tu banyak halangan, banyak juga dugaan juga. Sebab tu dah lebih kepada tekanan tu. Jadi apa pasal awak punya tekanan tu datang bila bekerja dan belajar bersama macam tu. Bila mula-mula tu hanya bekerja okey lagi. Tapi bila dah start belajar tu dah taklah rasa benda tu rasa macam tekanan tu semua kerja pun jadi stres. Sebab ada apa bila kita ada tambahan cabang lain belajar pula kan. So kat situ terasa lah stres tu.
daripada nak urus masa pun sampai sekarang kurang mahir nak urus masa tu sebabnya kerja saya bukan macam guru kafan yang lain. Banyak juga sebab terlibat juga dalam bahagian pentadbiran sekolah tu. So banyaklah kerja dia berganda. Bukan hanya mengajar tapi juga terlibat dengan pentadbiran pejabat tu. Pejabat sekolah. So bila memang tak boleh waktu kadang ada setengah orang waktu kerja pun dia boleh boleh buat assignment kan. Ada orang dia boleh selit-selit buat assignment tapi saya tak boleh, memang tak ada masa untuk tu. Kadang-kadang bila tugas yang dah siap ada lagi yang lain. Benda tu datang bertipa-tipa. So memang saya tak boleh nak selit buat assignment. Tapi malam pula memang selalu je usaha nak buat waktu malam kan. Kalau kata malam kan ada boleh buat kerja. Memang buat tapi tak sebanyak yang kita harapkan lah dapat buat tu dengan penatnya kan. Otak pun penat. So laptop bukan kita yang ada laptop memang ada saya. Macam tu. Sebab penat sangat. Itulah. Lepas tu Afifah ada question ada macam list tak awak punya punca kenapa awak tak boleh nak manage awak punya stres ni? Puncanya mungkin pada mulanya tu saya jenis yang memang tak nak cerita dengan siapa-siapa. Simpan sendiri. Pendam sendiri. So bila perasaan tu tak luah, so tekanan tu makin bertambah. Tekanan tu makin bertambah lah. So lepas tu tak pandai nak cari. Yang keduanya saya tak pandai nak nak cari inisiatif macam mana nak urus masa dengan baik. So bila tak dapat urus masa dengan baik, stres tu pun jadi bertambah lah. Kan? Macam mana nak urus masa semua tak tahu. Jadi benda tu jadi tambah tekanan lah dekat saya. Yang saya nampak. Selama awak dah rasa awak bisa tahu awak dah sama belajar berapa tahun dan start bekerja macam berapa tahun dah awak mengalami perasaan macam stres ni? Kalau ikutkan saya start sama belajar tahun 2018. Tapi tu pun dah hujung tahun, dah bulan 10 macam tu, Oktober 2018. Sampai sekarang Januari 2021, maknanya dah 3 tahun, 2 tahun setengah. Nak masuk tahun yang ketiga lah. Nak masuk tahun yang ketiga, so kalau ikutkan total 4 tahun. Cuma sekarang dah SEM yang kelima, 2 tahun setengah. Dan bila habis je SEM ni, masuklah SEM yang ke-6. Dan alhamdulillah dapat genap 3 tahun. So selama dan 2 tahun setengah tu memang selalulah tekanan perasaan tu masih lagi membelenggu dekat saya lah. Adakah tak apa-apa cara untuk mengatasi masalah awak sekarang? Macam kalau ikutkan sekarang ni, saya still usaha. Sebab kalau masa sebelum ni pun saya jadi bertambah stres bila tak nak terlalu berkomunikasi dengan kawan-kawan yang sama belajar. Kawan-kawan saya sama belajar di UKM. So kawan-kawan di UKM tu saya macam cuba nak lari daripada berhubung dengan dia orang sebab saya rasa bila berhubung dengan kawan-kawan dekat UKM tu macam lagi bertambah tekanan sebab kita dia ingat benda-benda yang yelah sebab asalnya pun saya memang tak nak sambung kan. Sebabnya bukan bidang yang saya minat. So bila kat situ, bila dengan saya menyangka kalau berkomunikasi dengan diorang, still berhubung dengan diorang lagi tambah tekanan. Tapi saya tu salah lah. Sebenarnya
komunikasi yang baik tu yang boleh boleh baik pulih kita punya stres ni. So sekarang ni saya kalau apa-apa je kawan-kawan daripada UKM contact saya ataupun PM saya ataupun adalah benda-benda yang berkaitan dengan tugasan, saya cuba untuk respon dengan cara yang baik. Bukan macam sebelum ni masa SEM 1, SEM 2 buat tak tahu nak sebab konon nak mengurus stres tapi saya salah. Semacam sekarang ni alhamdulillah mungkin semakin baik dan juga macam tugasan-tugasan yang walaupun banyak pun saya listkan. Saya nampak kan highlight benda tu, tengok tarikhnya. Semacam sebelum ni saya tak pandai nak urus, saya tak buat list pun. Saya tak buat list, tak buat due date dia bila. So benda tu macam dah kena hantar dah kena hantar. Tu jadi macam tambah stres. So macam sekarang ni saya sempat memang kena adakan masa untuk listkan kena buat apa, lepas ni kena buat apa. Ada assignment kena hantar ke ataupun kena present ke, bila tarikhnya. So benda tu kita ada ready lah benda tu. So macam sekarang ni alhamdulillah berkurang perasaan stres tu sebab kita dah tahu kan cara-cara macam mana nak kawal. Cuma stres sikit-sikit tu biasalah kan. Kalau dah sampai masa due nak kena hantar tu ada benda yang tak sempat siap, tu biasalah tu. Kena awak ada berfikir cara-cara untuk mengatasi, tapi awak masih ada tekanan lah untuk awak melaksanakan sebab awak pun bekerja kan. Ya betul. Adakah macam kalau di tempat kerja ada tekanan yang tersendiri tak? Menghantui awak. Sekarang ni kurang, tapi sebelum ni ada. Sebelum ni ada majikan yang lama, dia tak boleh tengok orang buat kerja terlalu bagus. Saya tak kata saya bagus, tapi yelah kita pekerja baru kan masa tu, so kita kenalah buat yang terbaik kan. Tak nak lah first masuk je tengok dia ni buat kerja tak betul kan, tak kena bagi arahan tak nak ikut. So saya buat yang terbaik, tapi bila dia nampak kita buat yang terbaik, dia akan apa-apa itu orang tu je. So bila orang yang lain tu macam dia macam tak percaya orang lain, tapi walaupun seronok dia percaya baguslah dia percayakan kita. Tapi bila tak kepercayaan tu jadi macam tugasan yang dibagi tu bertimpa-timpa. Jadi macam memang masa tu yelah campur dengan sama belajarnya lagi, dengan dia bagi tugasan yang banyak lagi. So benda tu akan jadi tekanan kat saya. Belum lagi masalah peribadi lagi. So benda tu yelah, saya jujur saya katakan saya pernah rasa sangat-sangat down bila tahun 2019. Saya rasa tahun tu sangat bagi tekanan dekat saya. Sebab fasa yang pertama 3 bulan yang pertama 2019 tu berkaitan dengan of course masa tu saya baru nak dapatkan lesen memandu, so banyak kali fail. Banyak kali fail, kali keempat baru lulus. Sebab saya menggunakan perkhidmatan ejen, so benda tu pasal duit tu saya tak ada stres sangat, tapi pasal nak kena minta cuti, so benda tu macam pekerjaan saya kan cuti tu tak banyak, kita tak bolehlah minta banyak kali kan. So kan bila saya cuti pun diorang call tanya pasal kerja, so macam tak tenang lah kan, kita nak ambil lesen pun tak tenang. Masa tu 3 bulan pertama saya duk fikir macam mana nak bagi lulus lah apalah PJ ni. Dan yang 3 bulan yang kedua pasal belajar lah, masa tu saya dah rasa stres sangat belajar. Saya rasa hampir give up
Sebab masa tu memang saya tak bagi tahu siapa-siapa, even mak dengan ayah saya. Lagilah saya tak nak bagi tahu sebab dia orang dah harapkan yang kita ni boleh habiskan belajar dengan baik kan. So of course saya pilih untuk tak cerita dengan dia orang. Saya tak cerita dengan siapa pun. Yang memang masa tu sangat-sangat tertekan. Tak boleh, saya rasa macam nak berhenti je. Dan bila fikir pasal family, saya terpaksa teruskan ke sekolah. Dan 3 bulan yang terakhir, saya cakap, tapi benda peribadi tapi dah libatkan stres juga. Macam mana nak cakap, broken ke? Tak apa, cerita je. Pasal kadang orang ke mana alah broken je pun. Kan? Apalah sangat, tapi saya faham sebenarnya broken tu bukan perkara yang biasa. Sebab saya pernah dengar Jepun, dia ada bagi cuti dekat staff dia yang broken untuk sehari. So benda tu agak serius. Memang saya rasa penat. Saya bercuti sendirilah sehari bila dah rasa benda tu. Sebab saya rasa kalau saya datang, nanti orang akan nampak kita macam macam muka tak ada mood, muka sedih, muka lemah. Nanti saya lagi lemah. Jadi benda tu memang saya buat tindakan sendiri, cuti sendiri untuk tenangkan walaupun tak berapa nak tenang. At least first day kita rasa benda tu, of course lah kita tak boleh nak handle kan, but first time. So memang sampai akhir tahun saya rasa benda tu. So campur dengan belajar lagi serius, saya cakap belajar pun jadi terganggu. Saya hampir terlupa tarikh final exam. Saya hampir terlepas final exam. Pasal broken je pun. Tapi saya hampir terlepas tarikh final exam. Pun kawan saya yang kan, kawan kerja, dia tahu saya sama belajar kan. Dan final exam tu bila? Bukan minggu ni ke? Macam bukan kot. Lepas tu bila saya tengok masa tu hari Rabu malam, saya tengok balik jadual, rupanya Jumaat pagi saya ada final exam. Baiklah Rabu malam, saya pasal kalau Khamis malam. Macam mana saya nak pergi exam Jumaat tu? Masa tu still, walaupun dah ada lesen tapi kereta tak ada lagi kan. So kalau dari rumah tu mudah sikit transport dia daripada tempat kerja. Dan juga minggu yang sama, sem yang sama tu, saya boleh tertukar subjek final exam. Saya beria lah study subjek lain. Saya study. Tapi rupanya pagi tu subjek lain. Saya dah tak baca langsung subjek tu. Jadi macam dah nak masuk dewan tu, kelakar pula kita baca sikit-sikit je yang mampu. So memang sem tu saya punya result agak teruk. Itulah orang cakap kalau belajar tak boleh baca. Dan memang benda tu teruk jugalah bagi saya. Dan bagi pengajaran supaya lebih berhati-hatilah. So sekarang ni alhamdulillah saya belajar daripada tahun 2019 tu. Apa yang patut saya buat, apa yang tak patut saya buat, apa yang saya kena elak dan apa yang saya kena cuba untuk buat. Setakat ni aku tahu Farina dah bagi tahu kunci-kunci banyak sampai 3 pasal yang boleh saya ingat tadi. Sebenarnya semua benda ni membawa pada lagi stres dan masa kayak apakah ada tak masalah yang dekat sama ke dekat seorang yang aku boleh percaya sebelum ni. Okay, kalau ikutkan pada asalnya memang saya tak pernah cerita dengan siapa-siapa. Tapi bila dah sampai di setahun tu saya mengalami stres, saya pilih untuk keluar. Pada asalnya saya tak nak cerita tapi sampai mak saya pun mimpi sampai terjaga, dia mimpi saya menangis sampai dia terkejut. Jadi saya terpaksa keluar. Lepas tu hujung tahun tu pula kebetulan saya dah lama tak jumpa kawan-kawan yang dah diploma. Saya rasa saya lebih percayakan kawan-kawan saya yang daripada saya belajar diploma dulu. Jadi saya pilih dia orang untuk saya luahkan perasaan sebab saya rasa
uh, dia orang saya rasa mereka tu adalah kawan saya yang terbaik, yang paling yang dalam banyak-banyak kawan yang saya ada. So saya rasa bila memang saya bila dah luar tu saya rasa macam tenang lah kan. Kuranglah bebanan tu daripada kita simpan. Saya pernah je cerita dengan kawan-kawan kerja tapi benda tu tak sama. Perasaan tu tak sama bila dah cerita dengan kawan-kawan saya yang daripada rumah tu. Dia orang dengan bagi nasihat. Sampai mana tadi saya cerita? Masalah yang lepas tadi share. Tadi saya dengar dia share dekat kawan-kawan dia pun Afifah kan. Okay. Memang rasalah perubahan tu daripada sebelum tu saya tak bercerita dengan orang. Tapi lepas cerita dengan orang tu bagi nasihat lagi, still bagi semangat. So benda tu memang mengubah lah. Mengubah saya punya daripada terlalu tekan. Alhamdulillah tahun 2020 tu perasaan stres tu semakin berkurang. Tu tak adalah tak adalah kita rasa macam down je kan untuk setiap hari. So Alhamdulillah semakin okey. Jadi saya rasa macam yang saya nampak kalau kita stres jangan simpan. Daripada sikit punya stres tu dia boleh jadi macam tekanan yang terlalu berat lah kan. So memang benda tu kena meluah dengan tak kira siapa, tapi yang paling penting orang kita boleh percaya yang dia boleh bagi support dekat kita. Itulah yang saya nampak. Sama lah saya dulu pun bila ada masalah pun saya pun cari kawan yang boleh dengar masalah kita. Lepas tu saya pun ada pengalaman yang saya lebih percayakan kawan saya masa di rumah dulu. Mereka suka mendengar cerita saya sama dengan saya. Jadinya kan ada cakap yang terlepas tarik finance apa semua. Adakah Afifah tu groupmate yang Macam mana? Groupmate yang degree sekolah selalu tak ingatkan Afifah selalu tak macam bersatu untuk dalam buat assignment ke macam dia orang selalu tinggalkan Afifah di belakang tu macam mana? Macam dia tu sebab kita pun saling tak kenal kan. So benda tu tak ada sangat. Tapi lama-lama bila dah semakin bertambah SEM, so memang nampaklah kat situ group mate pun bila kita macam leka ke ataupun ya sebab kerja kan. So ada yang ingatkan, ada yang siap kalau group kelas tu ada yang buat remind lagi buat ni. So ada juga yang groupmate sendiri bila nampak macam kita tak aktif dalam group tu kan, tak aktif macam kurang aktif, so dia akan tegur lah dengan cara baik. So dekat situ macam saya ambil lah benda tu sebagai pengajaran untuk kita improve balik cara komunikasi kita dengan orang. Jadi bila komunikasi baik, of course kita punya hidup kita pun jadi makin baik lah kan, sebab kita komunikasi kita dengan orang baik. Setakat ni dah ada macam-macam kalau apa semua dah punca jadinya kita akan jumpa untuk next session lah untuk kita lebih buat teknik bersama-sama untuk Afifah nampak apa strategi yang Afifah boleh buat. Jadinya untuk sesi ni kita boleh tamatkan dulu lah. Nanti kita jumpa di sesi seterusnya. Dan kalau boleh saya nak bagi homework dekat Afifah. Mereka Afifah senaraikan apa yang Afifah akan buat. Apa yang Afifah akan lakukan untuk try managkan masa tu dengan betul. Jadi ni saya akan tanya Afifah untuk minggu depan lah. Untuk sesi seterusnya lah. Kita habiskan sesi kita yang ni dulu.
Okay. Okay. Terima kasih untuk apa yang difasilitkan. Jadi kita Hmm. jumpa sesi seterusnya. Terima kasih juga sebab mendengar masalah kita. Salam.